Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, pada hari yang baik ini dapat kita bersama-sama berkumpul, dapat kita sama-sama bertemu untuk kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, untuk kita sama-sama meningkatkan tahap ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita sama-sama mencari keridhaan, untuk mencari rahmat, dan untuk kita sama-sama mencari ataupun mendapatkan syafaat Al-Quran, insya-Allah. Baik, apa khabar sahabat-sahabat semua? Semoga berada dalam kesihatan yang baik-baik sahaja. Kita lebih kurang dalam seminggu sahaja lagi sebelum kita nak menempuh masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi jaga kesihatan baik-baik, jaga diri baik-baik. InsyaAllah semoga kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan
kesihatan kita yang sihat-sihat sejahtera insya-Allah. Dan semoga bulan Ramadan pada tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat semua, pada hari ini insya-Allah kita akan mengupas, kita akan sama-sama mempelajari sambungan pada surah Al-Kahfi muka surat 296. Muka surat 296 surah Al-Kahfi ayat 21 sampai ayat 27. Ayat 21 sampai ayat 27 muka surat 296. Jadinya hari ini pun hari Jumaat kan? Hari ini pun hari Jumaat, kita pun kebetulan tengah belajar surah Al-Kahfi. Jadi saya nak ingatkanlah sekali lagi, jangan tinggalkan hari Jumaat kita berlalu pergi tanpa kita membaca surah Al-Kahfi. Kalau tak dapat baca satu surah sekalipun, kita dapat baca yang awal, kita dapat baca yang akhir pun jadilah. Sebab apa? Kita sangat-sangat perlukan kepada surah Al-Kahfi ini pada akhir-akhir zaman ini. Semua tahu, saya rasa semua tahu, tak ada siapa pun yang tak tahu. Surah Al-Kahfi adalah surah yang mana kita boleh berlindung daripada fitnah Dajjal. Siapa je yang tak takut Dajjal ni? Siapa je yang tak takut Dajjal ni? Dajjal ni dia dah sebut lama lagi tahu. Dah sebut lama lagi dah pasal kemunculan Dajjal. Bukannya sekarang-sekarang ni je baru cakap, tak. Zaman-zaman Nabi dulu pun dah cakap pasal akan ada munculnya seorang lelaki yang mana sifat dia macam ni, ada kuasa macam ni. Nama dia Dajjal. Jadinya benda tu daripada zaman Nabi dulu dah cakap, dah takut dengan kemunculan Dajjal. Dan sekarang ni kita ni dah duduk dekat zaman yang orang cakap hujung-hujung zaman dah. Hujung-hujung zaman yang mana sangat-sangat dekat dengan tanda-tanda hampirnya kiamat. Jadinya kita sangat-sangat memerlukan kepada surah ini. Jadi hafal lah. Kalau boleh hafal lah. Kalau tak boleh hafal, kita cuba untuk hafalkan. Baca setiap Jumaat. Baca. Jangan tinggalkan langsung. Ambil lah masa dalam lebih kurang 5 ke 10 minit untuk baca. Ini pun untuk kita punya kebaikan kita sendiri, insya-Allah. Baik. 296. Sekejap lagi kita akan masuk pada pengajian kita. Tapi sebelum tu, kita sama-sama niatkan pahala bacaan Al-Quran kita pada hari ini untuk kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, dan juga sekalian kaum muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Baiklah. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah sahabat-sahabat semua, kalau dah bersedia boleh buka Al-Quran sekarang muka surat 296. Dan jangan lupa yang baru masuk, yang masih belum share, macam biasalah, jangan lupa untuk sharekan live kita pada hari ini. Jangan lupa like dan juga jangan lupa tekan butang loceng. Siapa-siapa yang nak tahu berkenaan dengan macam mana cara nak belajar Al-Quran, macam mana cara nak jadi ahli, nak dapatkan kelebihan-kelebihan sebagai ahli cepat Quran, tunggu hujung live nanti, saya akan bagi tahu satu persatu macam mana caranya. Okey? Tunggu, jangan keluar cepat-cepat. Nanti dulu, habiskan dulu baru boleh keluar nanti, okey? InsyaAllah kita akan bersiaran 1 jam daripada sekarang. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ
الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Baik, ayat yang pertama untuk hari ini ayat 21 agak panjang untuk permulaan kita yang pertama. Baik, tak apa. Jangan risau, saya akan guide satu persatu ayat macam mana cara nak baca ni. Jom kita tengok wa kadzalika a'tharna. Bismillah. Wa kadzalika a'tharna wa zal di sini pastikan kita keluarkan lidah sedikit. Okey. Kemudian kita panjangkan dia dengan kadar 2 harakat sebab apa? Dia ada alif kecil. Mad asli. Perhatikan betul-betul di sini ada alif kecil, maka dibaca dengan 2 harakat. Jangan kita baca wa kadzalika tak nak. Kita baca dengan wa kadzalika. Ka pendek. Jangan wa kadzalika tak nak. Ka pendek. Okey. Dekat perkataan ni yang panjang semua zal sahaja. Wa ka li ka ni semua pendek lah. Wa kadzalika teng 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 wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu. Panjang mu ini kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Di sini ada ombak rindu pada atas huruf mad, maka di sini kita panggil dia dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Anna wa'dallah, cukupkan dengung di sini 2 harakat. Pastikan cukup dengungnya di sini 2 harakat. Nun sabdu wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Anna. Jangan liya'lamu anna ataupun ana lagi lah, tak boleh. Okey. Pastikan betul-betul cukupkan 2 harakat. Anna wa'dallahi haqqun wa an. Kalau nak sambung di sini kita akan baca dia dengan muncungkan bibir, kita masuk ke dalam huruf waw. Idgham ma'al gunnah. Haqqun. Tetapi kalau misal kata macam saya tadi tak sampai nafas, saya berhenti. Bila saya berhenti pada huruf qaf ini, kita kena baca dia dengan wa'dallahi haqqa. Wa'dallahi haqqa. Kenapa dia ada lambat sikit tu bunyinya tu? Lantun dia kenapa ada lambat sikit? Sebab dia ada sabdu. Bila kita berhenti pada qalqalah yang mana dia ada sabdu di hujung ayat, maka kita kena lambatkan sikit lantunan dia. Kita panggil dia dengan qalqalah akbar. Jadinya kalau nak berhenti tak boleh wa'dallahi haqqa. Tak boleh berhenti macam tu je, ataupun yang lagi teruknya macam mana? Wa'dallahi haq. Tak ada lantunan langsung, sikit pun tak ada. Tak boleh. Dia kena wa'dallahi haqqa. Dia ada lambat sikit sebab dia ada sabdu. Itu nama dia qalqalah akbar. Kalau nak berhentilah, kalau nak sambung haqqu, dia dengungkan 2 harakat di sinilah, masuk ke dalam huruf waw. Wa an wajibul gunnah, nun sabdu sama macam ni juga. Wa an nas alif lam syamsiah, dia masukkan nassa, jangan nalsa. Terus masukkan nas, okey? Masukkan terus ke dalam alif lam, ke dalam huruf sin ni lah. Sebab apa? Dia ada sabdu. Nassa atala raiba fiha. Panjang. Iz yatana zal, jangan sampai dilantunkan. Saya bagi tahu benda ni banyak kali, huruf zal, huruf dot yang matilah. Jangan dilantun-lantunkan. Contohnya fiha
ya iz. Kadang-kadang benda tu nampak macam tak salah kan? Jadinya iz matikan, keluarkan lidah kemudian matikan dengan bersih. Iz tanah iz fiha iz. Sebab ramai yang baca macam tu. Jadinya kalau saya tak tegur, saya takut benda ni berlarutan. Saya takut benda ni tak ada penghujung dia. Asyik salah je semua. Jadi siapa-siapa yang baca macam tu selama ni, tolonglah betulkan semula. Baik. Iz yatanaza'una bainahum amrahum. Jangan bainahum amrahum. Tak nak hom tak nak. Hum dibaca betul-betul dengan huruf U. H-U-M. Bainahum amrahum. Faqalu benu, terus dimatikan di sini qalqalah. Faqalu benu. Okey, jangan faqalu abnu ibnu ubnu, tak ada. Bukan macam tu. Bila dia jumpa macam ni terus dimatikan sahaja. Okey, sebab apa? Yang ni tak fungsi. Jadi bila tak fungsi, kita teruslah kan. Kita teruskan macam seolah-olahnya macam tak ada. Macam alif yang ni tak adalah. Alif bulat ni tak ada. Hamzah wasal ni tak ada. Jadinya kita baca je macam biasa. Dia ada ke dia tak ada ke sama je. Tak berfungsi. Faqalu matikan terus. Faqalu banu alaihim bunyana. Mim kosong bertemu dengan ba. Didengungkan di sini dua harakat ikhfa syafawi. Ikhfa. Jadinya bila ikhfa kena dengungkan dua harakat. Alaihim bunyana. Ya dibaca dengan dua harakat, ada alif kecil. Na bila kita berhenti dia akan jadi mad iwad. Bila jadi mad iwad macam mana bunyi dia? Na. Dua harakat lah. Jangan bunyana. Sebab ada pesen-pesen orang ni dia suka berhenti macam tu. Dia suka berhenti mengejut-mengejut macam tu. Berhenti macam pendek-pendek. Bunyana. Tak boleh lah macam tu. Sebab ini mad iwad. Mad iwad dia kena dua harakat. Bunyana. Dua harakat. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum a'lamu bihim. Jangan Rabbuhum a'lamu bihim. Ni Al-Quran. Ini Al-Quran. Bukan buku-buku biasa-biasa. Kita boleh baca macam ikut bahasa-bahasa kita. Home, ham, tak adalah. Okey. Disebut betul-betul dengan baris depan. Disebut betul-betul dengan baris bawah. Rabbuhum a'lamu bihim. Ustaz asyik tegur benda macam ni je Ustaz. Ada ke orang baca macam ni? Tak payahlah tegur. Sebab adalah saya tegur benda macam tu. Sebab ada yang bacalah saya tegur. Kalau saya tak pernah dengar benda tu, saya tak pernah terdengar benda tu, saya tak tegur. Tapi sebab benda tu saya pernah dengar, saya selalu dengar orang baca macam tu, jadi sebab tu saya tegur. Jadi siapa-siapa yang baca macam tu selama ni, betulkan. Ustaz dah terbiasa Ustaz? Ya, faham dah terbiasa. Tapi kan kita belajar kan setiap hari. Jadi kita cubalah, kita cuba untuk ubah. Janganlah dah terbiasa tu, lepas tu kita biarkan, tak betul kan? Okey? Tak boleh home, ham, cam, kom, tak boleh. Okey? Rabbuhum, hum a'lamu bihim, ha, hi, hu. Bukan ha, he, ho. Bukan macam tu. Okey? Qala alladhina ghalabu. Tengok betul-betul di sini huruf ghin ada titik. Jangan kita baca dengan huruf ain. Jangan alabu pula. Gha, ghin, gha, ghi, ru. Qala alladhina ghalabu ala, panjang 4 ataupun 5 harakat. Amrihim lanattakhidan, dengung 2 harakat. Alaihim masjida, mim kosong bertemu mim sabdu, idgham mithlain saghir, dengungkan 2 harakat, rapatkan bibir. Masjida da mad iwa, diberhenti dengan 2 harakat. Baik, kita ulang sekali lagi ayat yang pertama untuk hari ini, ayat 21 bermula dengan wa kadzalika a'tharna. Bismillahirrahmanirrahim.
dah jadi minggu-minggu terakhir lah ni, bila saya macam tak larat, bila saya macam sakit tekak, bila saya macam haus, bila bercakap, bila penat apa semua tu, boleh mengaji lagi. Boleh mengaji pula, boleh minum air lagi. Minggu depan dah tak dapat dah. Dah cakap-cakap suara dah hilang-hilang pun tetap juga kena teruskan macam biasa. Okey, insya-Allah lah, semoga diberikan kekuatan lah dari segi tekaknya untuk saya terus mengajar semua, insya-Allah. Sebab apa? Nak cakap haus, nak cakap penat tu ada sebenarnya. Sebab yalah, bercakap kan. Cakap je sejam macam tu dengan mengaji, dengan bercakap semua. Patutnya ikutkan nak kena simpan suara lah apa, sebab tak nak haus bercakap je kan. Tapi dah tanggungjawab saya untuk menyampaikan ilmu-ilmu berkaitan dengan tajwid, dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah lah, semoga diberikan kekuatan, insya-Allah. Baik. Semoga kita semua diberikan kekuatan lah, insya-Allah. Baik. Wa kadzalika a'tarna. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Okey, baik. Selesai ayat yang pertama, ayat 21. Kemudian kita pindah kepada ayat yang kedua, masih juga panjang. Masih juga panjang untuk ayat yang kedua. Baik, saya ambil pendek-pendek dululah. Saya berhenti sampai sini, saya terangkan. Sampai sini terangkan. Sebab apa? Kalau baca dulu, lepas tu terangkan, nanti kan takut dia agak makan masa sikit lah. Sebab kita terkejar-kejar masa. Jadi saya ambil pendek-pendek dululah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. Sayaqulu, baca dia macam tu. Sayaqulu, jangan sayaqulu. Dah tak boleh pula macam tu. Ya yang panjang, ku yang pendek, tak boleh. Sa pendek, ya pendek, ku panjang, lu panjang. Sayaquluna thala. Okey, bezakan huruf sin dan juga huruf sa. Okey. Sin dia agak tebal, ta dia lembut. Jadinya jangan kita baca sama je. Sayaquluna salasatur. Kalau kita baca macam tu, seolah-olahnya macam dah tak ada perbezaan dah sin dengan ta. Padahal dekat sini sin, dekat sini ta. Jadinya ta di sini kena keluarkan lidah lah. Kan saya kata bila kita keluarkan lidah, automatik dia akan lembut lah. Yang ni tak payah. Yang ni kasar sikit lah. Sa. Sayaquluna thalatha. Nampak? Thalatha. Tak ada. Salasa. Tak ada. Okey. Sayaquluna thalathatur. Tur. Okey. Jumpa dengan ra sabdu, tak payah dengunglah, masuk sahaja. Thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun. Jangan khamsatun sa. Tak boleh baca tun sebab ini bukan tanwin 69. Ini tanwin 99. Bertemu pula dengan sin, maka kena dengungkan dua harakat di sini, ikhfa hakiki. Khamsatun sadisuhum kalbuhum. Jadi dekat sini banyak izhar syafawi lah. Yang mim mati ni izhar syafawi lah. Okey. Hum. Jangan
rabi'uhum kalbuhum sadisuhum. Jangan macam itulah. Bila izhar, kita matikan dengan jelas. Rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Macam tu. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman. Mim kecil ekornya ke bawah bertemu dengan ba iklab. Dengungkan dua harakat. Rajman bil ghaib. Pastikan bila nak berhenti dekat sini, kita berhenti dengan panjang lah. Sebab apa? Ghaib ini, okey, kita baca dengan panjang. Sebab apa? Dia turun macam tu. Dia turun macam tu. Ghaib. Jangan rajman bil ghaib. Ataupun kita tukarkan huruf ghain kepada huruf ain. Tak boleh lah. Ini ghain ada titik. Gha. Bukan a. Jangan baca bil aib. Bil gha. Bil ghaib. Jangan berhenti pendek. Bil ghaib. Tak boleh. Kena bil ghaib. Dan dilantunkan huruf ba di hujung ini. Ghaib. Okey. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Wa yaquluna lantunkan qalqalah. Qalqalah sughra. Sab'atun. Masukkan, dengungkan di sini idgham ma'al gunnah. Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Qur rabbi. Ustaz, macam mana nak baca macam ni Ustaz? Lam ni kita matikan ke tak ni? Nak baca kul ke? Kul rabbi. Tak boleh, salah. Okey? Dekat sini lam kosong ni kita jangan matikan dia. Maksud jangan matikan tu kita jangan baca dengan huruf L lah. Kul. Tak ada, bukan. Kan dia kosong. Lepas dia ada sabdu kan. Yang benda ni saya selalu cakap. Apa dia? Nampak sabdu terus masuk. Supaya apa? Supaya kita tak terkeliru nak baca dengan tempat-tempat yang macam ni lah. Dekat sini jangan baca kul rabbi. Okey, kan ada sabdu ni. Bila ada sabdu kita masukkan terus kur. Itu cara bacaan dia. Jadi dekat sini hukum tajwid dia adalah idgham mutaqaribain. Nak belajar apa dia yang detail ni pasal idgham mutaqaribain ni kena masuk kelas lah. Sebab apa? Sahabat-sahabat kita yang mana yang dah masuk kelas, dia tahulah idgham mutaqaribain ni macam mana dia punya huruf dia apa, macam mana cara baca dia. Saya nak terangkan lebih detail nanti kan takut makan masa. Jadinya saya just boleh beritahu ini adalah idgham mutaqaribain. Cara bacaan dia adalah dengan kita masukkan terus ke dalam huruf sabdu yang kedua lah, kur. So dekat sini dia akan jadi huruf R tu lah, R. Okey, jangan kul rob, tetapi kur. Terus macam tu. Kurabbi, dan kita sabdukan juga ba di sini. Ada dua sabdu, ra dan juga ba. Jadinya jangan kita baca kurabi, tak boleh. Sabdu tekankan. Kurabbi, panjang di sini. A'lamu bi'iddatihim, dengungkan dua harakat. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu. Idgham mithlain saghir, rapatkan bibir. Bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Lil boleh berhenti dengan panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey. Mad arid lisukun lah. Qalil. Sebab apa kita baca panjang? Sebab ada huruf mad. Jangan pula kita berhenti illa qalil. Tak boleh. Sebab ada huruf mad, kena panjang. Qalil. Kalau nak paling-paling pendek pun 2 harakat. Qalil. Okey.
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم. Ambil rentak dia. Fala tumari fihim. Jangan kita baca fala tumari fihim. Tak boleh. Benda-benda macam tu panjang pendek ni kena jagalah. Fala tumari fihim illa mira. Pastikan baca betul-betul sabdu di atas huruf lam ini. Jangan ila tak nak. Baca betul-betul dengan illa. Illa sabdukan dia. Illa mira. Panjang. 4 ataupun 5 harokat. Mak wajib muttasil. Al-dha. Al-dha. Dengungkan 2 harokat di sini. Tanwin tak selari. Bertemu dengan dha kan. Dengungkan 2 harokat. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Mira'an dha. Dia bukan an tau. Dia bukan mira'an dha. Kita dengunglah lama mana pun, tapi kalau kita sebut dengan an, salahlah dia. Sebab apa? Ikhfa dia tak bunyi dengan jelas. Dia tak bunyi an, tak ada. Dia al. Dia dengung. Kalau kita sebut an, mira'an dha, itu namanya tak dengung. Itu kita izhar sebenarnya. Tapi kita just lamakan je. Tak boleh macam tu. Ikhfa dia dengung. Dia sama-sama. Mira'an zahiran. Munculkan bibir, masukkan, dengungkan 2 harokat. Idgham al-gunnah. Wala tastafti fi. Baca betul-betul. Tastafti. Jangan tertinggal pun. Jangan tiba-tiba wala tafti ataupun wala tasti. Tak boleh. Ada satu tas, satu taf. Wala tastafti fihim. Terus rapatkan bibir, dengungkan 2 harokat. Fihim minhum ahada. Mad'i wat di hujung ini. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 22. Sayaquluna thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Okey, baik, selesai ayat 22, kemudian ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada wala taqulanna. Dengungkan 2 harokat guna sabdu di sini. Wala taqulanna li syai'in. Ustaz, macam mana nak baca yang alif ada bulat ni? Alif ada bulat ni, bila dia berada di tengah-tengah, dia tidak berfungsi. Jadinya tak payah pening-pening, tak payah nak fikir-fikir macam mana ni ustaz nak baca ni? Nak baca lisyai ke? Nak baca lisyai ke? Tak, bukan. Dia bila berada dekat tengah-tengah, dia tidak berfungsi. Okey? Tidak berfungsi. Jadinya biarkan je dia. Dia tak ada pun tak ada masalah. Dia ada pun tak ada masalah. Jadinya terus matikanlah macam biasa. Li syai'in. Wala taqulanna li syai'in inni.
Ada in dulu baru inni tau. Jangan li syai'inni je, tak boleh. Ada in di sini. Li syai'in inni. Dengung dua harakat di sini. Okey, wajibul gunnah. Fa'ilun zalika ghoda. Fa'ilun. Dengung dua harakat ikhfa hakiki. Zalika ghoda. Pastikan betul-betul di sini dibaca dengan huruf ghin. Jangan zalika ada. Jangan gantikan dengan huruf ain tetapi huruf ghin, gha. Fa'ilun zalika ghoda. Da man'i wa. Bismillah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghoda. Illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Illa dekat sini bahaya. Tolong baca betul-betul sabdu. Jangan sampai kita buang sabdu, kita baca dengan ila. Tak boleh. Berubah nanti maksud dia. Okey? Illa. Ada dua L dekat situ. Ada dua lam dekat situ. Illa. Jangan ila. Tak boleh Perhatikan betul-betul sabdu ni. Baca dengan betul-betul sabdu. Illa. Panjang 4 ataupun 5 harakat. Ayyasha. Nun kosong bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Ayyasha Allah. Sya panjang, kemudian Allah. Illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka. Terus masukkan. Wadhkur rabbaka idza. Ka pendek. Tolonglah dekat sini baca ka pendek. Jangan wadhkur rabbaka idza. Jangan. Asal hujung je panjang. Tak boleh lah. Dekat sini dia ka pendek sahaja. Bukan kaf alif. Kaf sahaja. Jadi pendek lah. Rabbaka idza. Okey. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa. Panjang. Kenapa kena ai? Sebab kita masuk ke dalam huruf ya. Kenapa kita tak baca dengan tak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak masuk ke dalam huruf ya, dia kena dia kena ada lebar sikit lah, senyum sikit. Sebab nak masuk dekat iya. Macam itulah cara dia nak masuk dekat iya. Okey. Ayyahdiyani rabbi liaqa. Lantunkan. Jangan liak tak nak. Ataupun liaka tak nak. Pastikan betul-betul dibaca dengan liaqa. Rabbi liaqraba min hadza rasyada. Ha 2 harakat. Za 2 harakat. Rasyada da 2 harakat. Mat iwatlah di sini. Illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Baik. Selesai ayat 24, seterusnya ayat 25. Baik, sahabat-sahabat semua, sebelum kita masuk pada ayat yang seterusnya, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk, okey, dan kepada yang memberikan salam, maka saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu, semoga mendapat manfaat
Dan jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk sharekan live kita pada hari ini. Sebab apa? Manfaat yang kita dapat pada hari ini jangan kita simpan sorang-sorang, tetapi kita sampaikan. Kita panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadinya selagi mana mereka mendapat ilmu, selagi mana mereka mengamalkan, selagi mana mereka terus mengaji sepanjang hidupnya, selagi itulah kita punya pahala akan terus berjalan. Senang-senang je kita nak buat pahala sebenarnya kan. Senang-senang je nak buat pahala. Saya dulu fikir tahu macam susahnya nak buat pahala ni. Rasa-rasanya macam nak buat dosa lagi senang. Sebab macam benda-benda kita selalu buat kan. Tapi rupa-rupanya nak buat pahala ni senang je. Benda-benda sekecil-kecil perkara tu pun boleh mendatangkan pahala. Tapi kalau kita nak buat dosa ni, ya Allah, susah sebenarnya. Kita nak buat benda-benda yang macam susah nak buat dosa ni. Contohnya kalau kita nak bunuh orang. Nak bunuh orang kan benda tu susah. Kalau kita nak buat apa? Kita nak meninggalkan solat, kita nak meninggalkan puasa. Benda-benda tu nanti kita buat, lepas tu kita akan hukuman dekat dunia satu, hukuman dekat akhirat satu juga. Jadinya memang susah sebenarnya kalau kita nak buat benda-benda yang berdosa. Tetapi nak buat benda-benda pahala ni sangat-sangat mudah lah. Salah satunya dengan cara kita sharekan live kita lah. Sharekan live kita pada hari ini. Sebab apa? Kita nak lebih ramai lagi dekat luar sana yang akan sama-sama dapat belajar Al-Quran, dapat pandai baca Al-Quran. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan bulan Ramadan yang kita nak masuk tak lama lagi ni, kalau sahabat-sahabat semua mungkin ada rezeki yang lebih, ada kewangan yang lebih, nak bersedekah, nak bagi infak, nak bagi sumbangan dan sebagainya, nanti boleh WhatsApp dengan nombor kami macam biasa. Kami akan berikan nombor akaun lah untuk sahabat-sahabat semua memberikan sedekah ataupun infak dan sebagainya. Okey, lagi-lagi nak masuk dekat bulan Ramadan ni kan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan, kita buatlah ibadah apa pun, pahalanya akan digandakan daripada bulan-bulan yang biasa. Okey, pahalanya akan digandakan bila kita buat dalam bulan Ramadan. Okey, sebab itulah kita nak banyak-banyakkan, salah satunya lah kita nak banyakkan bersedekah, kita nak banyakkan baca Al-Quran. Okey, kita nak banyakkan baca Al-Quran. Jadi sebab itulah kita nak, kalau boleh, kita ni hidup dah berapa tahun dekat atas dunia ni? Dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 60 tahun, dah 70 tahun, dah 80 tahun. Bayangkan umur kita dah 80 tahun, 90 tahun kita dah berpuasa. Dah sambut bulan Ramadan ni sebanyak 80-90 tahun. Tapi tengok macam mana kualiti kita sepanjang 80 tahun kita hidup ni. Contohnya lah, macam mana kita punya Ramadan. Takkan 80 tahun tu sama je, macam tu je level dia. Sama, moderate dia, tak ada yang naik. Jadinya kita tak nak lah macam tu. Kita tak nak macam tu. Kita nak setiap kali Ramadan, kita berazam untuk jadikan Ramadan itu Ramadan yang terbaik untuk kita lah. Jadinya salah satunya adalah dengan kita dapat khatam Al-Quran sekurang-kurangnya. Sekali pun jadilah. Jadi kalau kita tak pandai baca Quran, macam mana kita nak khatam Quran? Boleh khatam Quran tu tak ada masalah. Tapi takut khatam yang bacaan salah. Kita tak nak macam tu. Kita nak kualiti dia. Kita nak kualiti dia, khatam Quran dalam keadaan bacaan yang baik. Jadinya siapa-siapa yang nak belajar Al-Quran, nak memperbetulkan bacaan Al-Quran, nak memperbaiki bacaan Al-Quran, jom jadi ahli cepat Quran. Hujung live nanti saya akan bagi tahu macam mana cara nak jadi ahli, berapa yuran dia, apakah kelebihan dia dan sebagainya. Okey, jangan keluar dulu. Hujung live nanti saya akan bagi tahu. Okey, sekarang ni kita sambung dulu kepada ayat seterusnya, ayat 25. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Walabisu fi kahfihim. Ambil rentak tu. Teng 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 teng. Walabisu fi kahfihim. Salasami'ati, macam saya kata tadi, yang alif ada bulat ni tak berfungsi di tengah-tengah. Hamzah wasal dekat tengah-tengah kalimat tidak berfungsi. Jadi kita tak payah baris-bariskan dia. Kita tak payah panjangkan ke pendekkan ke, tak payah. Baca je macam dia tak ada pun tak apa. Salasami'ati. Okey. Sini dengung dua harakat ikhfa hakiki. Sini nawaz pun sama juga, tak payah baris-bariskan, tak payah wa'az, tak payah wa'iz, tak payah wa'uz, tak payah. Biarkan je. Waz sahaja. Sini nawaz. Zaya. Waz. Jangan was. Was. Nanti jadi huruf sin pula.
Ini huruf zai. Z. Wazdadu tis'a. Man what? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labisu. Qulillah, ya, jangan baca qulillah. Qulillah tak boleh, salah. Lafzul jalalah kita akan baca dia dengan nipis jika huruf sebelumnya berbaris bawah. Qulillah, bukan qulillah. Okey. Qulillahu a'lamu bima labisu. A'lamu, jangan qulillahu a'lamu bima, tak boleh. Mu pendek. Qulillahu a'lamu bima labisu. Bila berhenti dekat su ni, kita baca dengan 2 harokat sahajalah, mad asli. Okey. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu ghaibus. Huruf ghain di sini. Okey, bukan huruf ain. Jangan lahu aibus. Kalau kita baca huruf ain, lain masuk dia nanti. Okey, bukan ai tetapi ghai. Perhatikan betul-betul. Lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi'. Lantunkan qalqalah. Absir bihi, hi 2 harakat di sini, maksilah qasirah. Wa asmi', jangan wa asma'. Benda ni pun selalu juga berlaku. Okey, jangan baca wa asma' tetapi wa asmi'. Okey, mim di bawah mi, bukan mim di bawah ma. Okey, jangan absir bihi wa asma'. Jangan baca macam tu. Absir bihi wa asmi'. Baris bawah. Ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada. Ma lahum min dua tempat dengung di sini. Mim kosong bertemu mim sabdu dan juga nun kosong bertemu dal. Okey? Dua-duanya dengung. Ma lahum min dunihi, hi 2 harakat. Min waliyyin, dengung di sini dan juga ya ni pastikan ditekankan sebab dia ada sabdu. Jadi jangan min waliyu, tak boleh. Ada sabdu di atas huruf ya, ditekankan dia. Min waliyu, masuk dekat huruf waw, kena muncungkan bibir. Dengungkan 2 harakat. Min waliyu wala yushriku fi kaf hamas hukmihi ahada. Mihi, hi maksilah qasirah. Maaf, maksilah tawilah. Ada ombak rindu, maksilah tawilah. Hukmihi ahada. Da mad'i. Baik, kita ulang sekali lagi. Qulillah. Bismillah. Qulillahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Seterusnya ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik
La mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wajluma, hamzah wasal macam mana tengah-tengah kalimah? Tidak berfungsi, tak payah dibariskan. Wajluma, panjang 4 ataupun 5 harokat. Uhiya ilai, kena panjang sebab apa? Ada huruf mad selepas hamzah ni lah, mad badal. Ma uhiya ilaika min kitab, nun kosong bertemu kaf, ikhfa hakiki. Min kitabi rabbik, kaf hamas bila berhenti. La mubad, perhatikan betul-betul macam mana cara saya baca. La mubaddila li kalimatihi. La mubaddila li kalimatihi. Jangan la mubaddila li kalima dilalika. Ini bukan lam alif. Ini lam sahaja. Jadinya jangan baca panjang. Bila tak ada huruf mat, tak payah panjang. Kat mana nak kena panjang? Yang ada huruf mat sahaja. Jadi dekat sini, ma ni yang panjang. La lah, la yang ni panjang jugalah. Jadi jangan la mubaddila lika. Tak boleh. Dia adalah la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida. Dengungkan 2 harokat. Walan tajida min pun sama juga dengung 2 harokat. Dunihi multahada. Da man'i wa. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita sama-sama kupas, dapat kita sama-sama kaji, dapat kita sama-sama belajar dari ayat 21 tadi sampai ayat yang terakhir untuk hari ini, ayat 27. Baik, jadi insya-Allah sebelum kita tamatkan live kita pada hari ini, kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama dengan tajwid yang betul lah. Selepas kita dah belajar tadi semua, insya-Allah kita akan baca yang tajwid yang betul lah lepas ni. Baik, macam saya bagi tahu sekali lagi tadi, siapa-siapa yang berminat nak belajar Al-Quran dari asas, nak mempercantikkan, nak memperbaiki, nak memperbetulkan bacaan Al-Quran, nak jadi ahli cepat Quran, tunggu lepas ini, lepas kita habis baca ni, saya akan keluarkan nombor telefon untuk tuan-tuan dan puan kontak kami untuk join jadi ahli cepat Quran, dan saya akan bagi tahu keistimewaan apabila join jadi ahli cepat Quran, insya-Allah. Baik, sekarang ni kita nak baca dulu, kita nak ulang sekali lagi satu muka surat penuh, muka surat 296. Insya-Allah kita mulakan sekali lagi dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah dapat kita selesaikan pengajian kita, bacaan kita untuk hari ini, muka surat 296. Okey, baik. Sahabat-sahabat semua, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Semoga kita beroleh manfaat. Kalau kita tak dapat 100% pun apa yang kita pelajari pada hari ini, jangan risau. Kalau kita dapat 5%, 10% sekalipun, tak ada masalah. Yang penting kita dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini. Okey, baik. Sahabat-sahabat semua, kepada mereka yang mungkin tak berkesempatan nak tonton live pada hari ini, pada petang ini jam 3 petang, jangan risau, kita ada ulangannya pada jam 10 malam dan pada jam 7 pagi insya-Allah. Baik, jadi kepada mereka yang berminat untuk nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir tajwid, macam saya cakap tadi, boleh kontak kami, boleh WhatsApp kami pada nombor kami 011116217797. Simpan nombor telefon di bawah, call kami sekarang, WhatsApp kami sekarang, hubungi kami sekarang untuk join jadi ahli cepat Quran dengan yuran pendaftarannya cumalah sebanyak RM100 sahaja. Dan kepada mereka yang mungkin nak memberikan tajaan, macam saya kata tadilah, kita nak dekat dengan bulan puasa ni kan, mungkin cara kita nak buat pahala adalah dengan kita nak membantu rakan-rakan kita untuk sama-sama dapat baca Al-Quran, dapat pandai baca Quran. Jadinya boleh WhatsApp dengan kami di bawah untuk memberikan tajaan, ataupun kepada mereka yang nak minta tajaan. Nak minta tajaan pun boleh, tak ada masalah. Okey. WhatsApp juga kami untuk dapatkan pengajian ataupun dapatkan keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran dengan percuma sahaja. Minta tajaan dengan kami, insya-Allah kami akan bantulah. 011116217797. Baik. Jadi kepada mereka, siapa-siapa yang nak jadi ahli cepat Quran, siapa-siapa yang daftar jadi ahli cepat Quran, apakah keistimewaan yang tuan-tuan dan puan akan dapat? Baik, kami akan berikan kepada sahabat-sahabat semua 2 buah buku, iaitu buku asas dan juga buku tajwid. Dan juga kami akan berikan khidmat konsultasi kepada tuan-tuan dan puan. Kami akan dengarkan bacaan Al-Quran 2 kali dalam masa sebulan. Dan tuan-tuan dan puan, akan ada yuran bulanan dia ya, sebanyak RM30. Sebanyak RM30, dan tuan-tuan dan puan cuma perlu bayar RM30 sahaja
untuk dalam masa sebulan, yang mana sehari tuan-tuan dan puan cuma keluarkan RM1 sahaja untuk tuan-tuan dan puan dapat pandai baca Al-Quran. Kami akan berikan 2 buah buku, kemudian rakaman daripada 2 buah buku ini kami akan masukkan ke dalam aplikasi Cepat Quran. Video penerangan dia lah kiranya. Nanti buka buku ni muka surat 1, kemudian buka video ni yang muka surat 1. Buka buku ni muka surat 2, buka video dalam ni muka surat 2. Dia akan terangkan macam mana cara bacaan dia. Dia bukan dalam buku ni dah terangkan semua, tak. Cara dia kena download aplikasi ini, kemudian nanti akan belajarlah dengan menggunakan video-video yang dah diletakkan dekat dalam aplikasi ini. Macam mana cara nak dapatkan aplikasi ini? Boleh download dekat App Store ataupun boleh download dekat Google Play lah. Percuma, tak ada dikenakan bayaran walaupun 1 sen pun tak ada. Sebab apa? Kami betul-betul ikhlas nak membantu tuan-tuan dan puan dapat pandai baca Al-Quran, insya-Allah. Baik. Jadi sekali lagi boleh WhatsApp kami, siapa-siapa yang belum ambil nombor telefon kami, ambil nombor telefon kami sekarang, WhatsApp kami 011116217797. Baik, insya-Allah kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Saya minta ampun dan maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan yang berlaku pada live kita pada hari ini. Insya-Allah kalau ada umurnya, kalau ada rezekinya, dapatlah kita bertemu lagi pada masa akan datang untuk sambung pengajian kita pada muka surat yang seterusnya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran. Berjumpa kita lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.